Okey, selamat pagi pelajar. Jadi hari ini ya kita pergi ke muka surat 85. Okey, muka surat 85 buku tesan. Latihan penggayaan. Jadi selepas kita bincang dua soalan hari ini, jadi kita akan habis topik 3 dan kita akan masuk ke topik 4 untuk esok. Okey, topik yang baru. Jadi satu, data di bawah menunjukkan markah yang diperoleh 20 orang peserta dalam suatu pertandingan kuis matematik sepanjang minggu sains dan matematik. Jadi ada 20 orang pelajar. Jadi ini markah mereka lah yang dapati ya. Jadi A, daripada taburan atas, data di atas, hitungkan nilai min markah. Jadi kamu masih ingat rumus bagi min. Okey. Ini rumus bagi min ya. Okey, hasil tambah kurungan kegelapan tadi di tengah bagi dan jumlah kegelapan. Harap kamu masih ingat. Tapi min ini hanya boleh dipakai untuk yang ada jadual macam soalan. Okey, untuk video lepas. Yang ada jadual ini jadi kita senang cari min. Tapi masalahnya soalan ini dia jadual ialah di B, bukan di A ya. Maksudnya kalau kamu pakai min untuk jadual jadi tidak sesuai lah. Maksudnya ini kamu mesti cari min daripada data yang belum kumpul lagi. Okey, data yang tak terkumpul. Okey, kalau data yang sudah dikumpul dalam jadual itu kita namakan sebagai data terkumpul. Okey, ada dua jenis data. Saya rasa kamu masih ingat. Satu jenis data ialah data terkumpul. Okey, satu jenis data ialah data tak terkumpul. Kalau data yang tak terkumpul macam inilah, tidak terkumpul punya. Okey, macam contoh soalan yang video lepas inilah data yang belum kumpul lagi. Okey, inilah data tak terkumpul. Kalau data sudah dikumpul dan jadual, ini kita nama sebagai data terkumpul. Jadi data yang terkumpul, jadi kita boleh pakai rumus lah bagi link bagi min ini ya. Kita boleh pakai rumus inilah untuk min ini. Okey. Tapi kalau bagi data yang tak terkumpul, jadi dia ada rumus dia sendiri ya. Jadi apakah rumus bagi data yang tak terkumpul? Soalan 1A. Sangat senang. Kamu tambah semua nombor ini lepas tu bagi dengan 20 orang. Okey, sebab dia ada 20 markah. Jadi sangat senang kamu tulis saja. Okey, 4 tambah 11 tambah 18 tambah 11 tambah 6. 6 ada 2. Okey, 6 ada 2. Tambah 14 tambah 8 tambah 1 tambah 11. Okey. Tambah 10 tambah 15 tambah 11 tambah 9 tambah okey tidak cukup tempat jadi kita tulis bawah 8 tambah 15 tambah 0 tambah 11 tambah 5 tambah 4. Kira ada 20 atau tidak? Ada 20 kan? Jadi bagi dengan 20. Okey. Ini cara untuk cari min yang bagi data yang tak terkumpul. Jadi kamu boleh tekan kalkulator, tambah semua. Okey, jadi untuk jima masa, jadi cikgu sudah tambah semua. Jadi semua ialah 178. Kamu boleh tambah sendiri ya guna kalkulator. 178 bagi dengan 20. Okey. Jadi bagi dengan 20 jadi jawapan ialah guna perpuluhan jadi 8.9. Okey, jadi jawapan ialah min 8.9. Okey, jawapan ini sangat penting. Okey, B. Okey, data di atas telah diorganisasi menggunakan dua saiz serangkasa. Jadi ada dua serangkasa dia pilih untuk kamu. Jadi jadual 1 dengan jadual 2. Lengkapkan jadual tersebut berdasarkan taburan data di atas. Jadi sangat senang jadi kamu boleh lukis jadual. Okey, kalau kamu tak suka jadual yang melintang macam ini kamu boleh lukis menekat. Okey, tak jadi masalah. Okey. Okey, jadi untuk jima masa jadi cikgu sudah lukis jadual. Jadi kamu boleh lukis okey melintang ataupun menekat lah macam cikgu macam tengok mana satu jadual kamu lebih biasalah. Okey. Jadi macam mana kira kenapa cikgu ada letak titik tengah? Sebab cikgu tadi baca soalan C ya. Okey, dia ada suruh kamu cari min. Okey. Masih ingat rumus min mesti ada titik tengah.
mesti ada titik tengah, betul? Sebab itu cikgu tambah lagi ya satu kolom untuk titik tengah untuk kedua-dua jadual. Okey. Jadi kalau bolehlah biasanya kita baca soalan semuanya supaya kamu tahu apakah maklumat kamu nak tunjukkan kepada cikgu. Okey, untuk mendapat markah. Macam mana kira kegerapan, masih ingat? Okey, sebelum kita soal belajar, okey, kita tengok dari 02, okey, dari 02 kita tengok satu baris demi satu baris. Okey, 02 ada. 02 ada satu, jadi kamu letak satu. Masih ingat? Okey, video lepas cikgu sudah tunjuk ada 0, ada 1, betul? Jadi letak satu lagi, jadi ada lagi tak ada. Jadi maksudnya kegerapan dia berapa? 2. Okey, kegerapan dia ialah 2. Kegerapan maksudnya bilangan Jadi 3 sampai 5. Jadi 3 sampai 5 ada 4. Jadi buat satu tanda 4 sampai 5. Ada lagi 3 sampai 5 ada 5. Okey, 4 ada 1. Jadi letak 1. Jadi kegerapan dia berapa? 3. Boleh faham? Jadi buat langkah yang sama untuk 6 sampai 8, 9 sampai 11 dan seterusnya. Okey? Boleh? Okey, selepas ikut kira, inilah jawapan kegerapan dia. Jadi 2, 3, 4, 7, 1, 2, 1. Jadi kamu buat semakan. Jadi macam mana kamu kira ini betul atau salah, kamu boleh tambah semua. Okey, 2 tambah 3, 5. 5 tambah 4 tambah 7. Okey, ini 1, 2, 1. Maksudnya 4 lah. Okey, jawapan yang beli ialah 20. Maksudnya sama dengan soalan yang belilah. Okey, 20. Maksudnya tak jadi masalah. Jadi macam mana nak kira? Okey, ini sudah jawab B1 sudah jawab. Okey, B1 lengkapkan ini Jadi kita tengok B2. Jadi B2 you tengok dia size kelas dia lebih besar sikit Ini hanya 02 tapi ini 03. Maksudnya size serang kelas dia lebih besar. Jadi macam mana kamu pun tahu juga, kamu boleh guna jari kamu kira juga. Okey, 0, 1, 2. Jadi berapa jari? 3 jari. Okey, ini 0, 1, 2, 3, 4 jari. Maksudnya size dia lebih besar berbanding ini. Sebab itu dia tengok dia baris lebih kurang hanya 5 baris tapi berbanding dengan sini berapa baris? Okey, 7 baris. Okey. Jadi sama juga kira ini tengok ini 0 sampai 3. Okey, pertama 0 sampai 3 berapa? Kamu tengok. Okey. 0, okey ada. 1 ada. Okey, juga kegerapan 2. Okey, kegerapan 2. Okey. Jadi 4 sampai 7 mungkin lebih banyak sikit Okey, 1 sampai 7 1. Tengok satu baris demi satu baris Okey. 2, 3, dan lagi 4, betul? Okey, jadi kamu boleh letak 1. Okey, ini 4 sampai 7 ada 1. Okey, ada 2 dan 3 ada 2, 6, betul? Jadi 2 dan 3. Lepas itu 4 satu lagi, betul? Jadi 4. Jadi maksudnya bilangan sini 4. Jadi you tengok bilangan dia sudah ubah sebab serang kelas tidak sama. Jadi buat yang sama untuk serang kelas yang seterusnya. Okey, jadi selepas ikut kira ini jawapan dia 25931. Jadi ada kesilapan sebab tadi sini cikgu kira 4 kan. Sebenarnya 5. Mana cikgu lupa kira? Ini 5 tadi lupa kira. Okey. Jadi kalau perhatikan 4 sampai 7 okey. 4 sampai 7 1 2 3 4, 5. Okey, maksudnya bilangan 5. Sebab tadi cikgu 5 ni lupa masuk. Dan satu lagi kesilapan ialah ini 12 sampai 15. Dan ini sepatutnya mula dengan 16. 16 sampai 19. Sebab soalan tengok soalan yang salah. Sebab soalan beri 12 sampai 15 dan 15 sampai 19. Ini salah. Ini ialah 16. Jadi buat pertukaran. Bilangan dia ialah 1 Jadi selepas cikgu tambah semua, jadi jawapan dia 20 Jadi memang betul. Jadi sudah siap untuk B2. Okey. Sekarang kita nak buat C soalan C. Soalan C kita boleh bermula dari jadual B1 dengan B2 tak jadi masalah. Hitungkan min bagi setiap jadual kegerapan yang di atas. Jadi cari titik tengah. Okey. Jadi masih ingat macam mana cari titik tengah? Hak bawah tambah hak atas itu
0 tambah 2. Masih ingat bahagi dengan 2. Okey, harap kamu masih ingat rumus ini ya. Jadi 0 tambah 2 sama dengan 2 bagi 2. Ingat tambah dulu baru bahagi. Jadi ini adalah 1. Ini pun sama, hak bawah tambah hak atas 3 tambah 5 bagi 2. Okey, ingat tambah dulu bagi 2. Jadi jawapan ialah 4. Okey. Jadi buat semua untuk serang kelas dan seterusnya. Ini pun sama. Okey, sama juga hak atas tambah hak bawah. Okey, 0 tambah 3 bagi dengan 2. Okey, jawapan ialah bagi perpuluhan 1/5. Okey. Jangan bagi pecahan bagi perpuluhan lebih senang Okey, ini pun sama. 4 tambah 7 sama dengan bagi 2. Okey, jawapan titik perpuluhan 5/5. Okey. Jadi kamu boleh buat serang kelas yang seterusnya. Okey. Okey, cikgu sudah siap kira titik tengah dia kamu boleh buat semakan Okey, 7, 10, 13, 16 dan 19. Okey, bagi jadual P2. Okey, 9/5, 13/5 dengan 17/5. Jadi kamu buat semakan Jadi barulah kita kira min Jadi macam mana kira min kamu tulis untuk jadual. Okey. Tulis min. Okey. Min jadual P1. Okey, supaya cikgu tahu mana satu min yang kamu cari. Masih ingat titik tengah tara dengan kegelapan Okey, kamu letak kurungan 1 tara 2 tambah lagi 4 tara 3. Mungkin ada pelajar keliru, cikgu kita nak ini tara ini ataupun ini tara ini. Sebenarnya sama. Okey, 1 tara 2 jawapan pun 2. Okey, 2 tara 1 pun 2. Sama juga 3 tara 4 12, 4 tara 3 12. Okey. Sebab tu cikgu tidak pergi hafal mana satu dulu, mana satu kemudian. Tidak pergi hafal. Tapi yang cikgu hafal ialah ini mesti tara. Itu saja. Okey. Tambah lagi 4 tara 7 tambah lagi 7 tara 10. Jadi siapa dulu siapa kemudian tidak penting asalkan kamu ada tara tambah 2 tara 16 tambah 1 tara 19 Okey. Jadi kamu boleh kira berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, lengkap Jadi, jangan lupa bahagi dengan jumlah kegelapan iaitu 20. Okey. Okey, boleh faham? Jadi seterusnya okey, tekan kalkulator seperti biasa kurungan 1 tara 2 tambah dengan 4 tara 3 tambah dengan okey 4 tara dengan 7 tambah lagi 7 tara 10 1 tara 13 2 tara 16 betul. Okey, 16 tambah lagi 1 tara 19. Okey, jawapan 176 bagi dengan 20. Jadi saya tulis ini untuk jimat ruang bagi dengan 20. Okey, jawapan ialah berapa pecahan 8/8. Okey, 8/8. Okey, jauh beza agak. Ini min 8/8. Ini untuk data yang terkumpul. Data yang tak terkumpul tadi kita kira 8/9. Tengok sebenarnya jawapan tidak jauh beza. Okey, tidak jauh beza. Okey, belum habis jawab jadi kita tengok T Okey, nanti ada T lagi. Okey, untuk jadual P2 min okey. Min untuk jadual P2 kamu boleh tulis sama okey, titik tengah dalam kegelapan Jadi siapa dulu tak kisah dia 2 tara 1/5 5 tara 5/5 9 tara 9/5 3 tara 13/5 tambah lagi 1 tara 17/5. Okey, sama juga bagi dan jumlah kegelapan 20. Okey, tekan kalkulator juga. Okey, kurungan 2 tara 1/5. Okey, tambah lagi kurungan 5 tara 5/5. Tambah lagi 9 tara 9/5.
tambah lagi 3 darab 13 perpuluhan tidak jelas perpuluhan 5. Sebab tu mesti tulis betul-betul 1 darab 7. Okey, 17,5. Jawapan 174 bagi dengan 20. Okey. 8,7. Okey. Kita tengok sebenarnya jawapan tidak tidak jauh beza. Okey. Tidak jauh beza. Tapi semakin banyak semakin size serangkas kamu semakin kecil jawapan kamu lebih dekat dengan jawapan Ming tak terkumpul. Ada nampak? Tengok size serangkas ini lebih kecil, tengok 8,8. Okey, tidak jauh beza. Biar sikit saja. Tapi kalau size serangkas kamu semakin besar, maksudnya semakin kurang baris. Jadi menyebabkan jawapan dia mungkin dekat, tapi masih dekat juga, tapi dia mungkin lebih jauh sikit berbanding dengan Ming bagi data yang tak terkumpul. Ada nampak? Sebab itu ini mesti jawab untuk D. Okey. Untuk D, ada nampak? Hitung beza jawapan nilai-nilai Ming tersebut dengan nilai Ming sebenarnya daripada data yang tak terkumpul di A. Maksudnya beza dia, jadi kamu nak jawab D kan? Okey, cikgu tulis sini D okey, beza jadual. Kamu tulis B1 dengan A. Okey. Beza Ming okey. Lepas tulis beza Ming bagi jadual B1 dengan A okey. Jadi sama dengan 8,9. Jadual A nilai lebih besar kan? 8,9 tolak 8,8. Jadi jawapan ialah 0,1. Kamu boleh tekan kalkulator. Jadi tulis lagi beza Ming bagi jadual B2 dengan A. Tulis okey, boleh macam ini lebih jelas Sama juga 8,9 tolak 8,7. Jadi tekan kalkulator, jawapan ialah 0,2. Okey. Boleh? Ini jawapan dia, beza dia. Sudah siap kita tengok soalan yang terakhir E. Sorry sini. Daripada jawapan D okey. Daripada jawapan D, apakah kesan saiz serangkas terhadap ketepatan Ming bagi set data terkumpul? Tadi cikgu soal cakap kan. Apakah saiz serangkas maksudnya saiz dia semakin kecil saiz serangkas semakin kecil ataupun semakin besar. Kalau kamu pakai semakin kecil, maksudnya semakin dekat jawapan Ming bagi data terkumpul dengan data tak terkumpul. Kalau kamu guna perkataan semakin besar, okey, semakin besar saiz serangkas, maksudnya semakin jauh ataupun semakin besar beza. Semakin besar beza jawapan, okey, bagi data terkumpul dengan data yang tak terkumpul. Boleh faham? Jadi kamu pilih salah satulah, sama ada kamu pilih semakin besar ataupun semakin kecil. Okey, cikgu pilih semakin kecil okey. Semakin kecil saiz serangkas. Kamu tulis betul-betul saiz serangkas semakin kecil beza okey, tulis semakin beza Ming bagi data terkumpul okey dengan data tak terkumpul. Okey, boleh faham? Ini sebab itu dia kepak dia ada simbol. Dia ada simbol otak sana sebab itu dia kepak. Okey. Saya tunjuk jawapan sekali lagi okey. Semakin kecil saiz serangkas, semakin ini lupa, semakin kecil lupa tulis okey, semakin kecil saiz serangkas, semakin kecil beza Ming bagi data terkumpul dengan data tak terkumpul okey. Kalau kamu tulis terbalik kalau kamu guna semakin besar saiz serangkas pun boleh.
Tapi kalau sini kamu pakai besar, sini pun kena pakai besar lah, okey. Semakin besar saiz serangkas, semakin besar Benjamin bagi tata terkumpul dengan tata tak terkumpul. Ini maksud dia lah, okey. Mana-mana satu jawapan pun boleh terima. Di soalan satu, kita soalan lengkap, jadi kita kena tengok soalan yang kedua. Okey, jadi kita tengok soalan yang kedua. Okey, jadi beri satu histogram. Histogram, lepas tu ini serangkas, maksudnya ingat ada 3 cara untuk lukis histogram. Serangkas, titik tengah dengan sebatang atas. Okey, jadi sini soalan dia pakai serangkas. Lepas tu ada 2 nilai dia tidak beri, yang itu P dengan Q. Okey, memang dia nak suruh kamu cari ada 2 simbol otak sini, maksudnya dia kebal lah. Okey, maksudnya kebal bukan selalu di soalan yang terakhir, kemungkinan di awal soalan juga. Berdasarkan histogram itu, okey, jadi jawab soalan-soalan yang berikut. A. Diberi bahawa 35 buah kenderaan dibantu melebihi had laju 110 km per jam. Hitungkan nilai P. Okey, dia cakap melebihi ya. Semua ada berapa? Semua ada 85. Okey, semua ada 85. Jadi okey, jadi maklumat sangat jelas kamu boleh ambil maklumat dia. Okey, ini ialah P. Okey, ini ialah 16. Betul? Dan ini ialah Q. Ini ialah 17. Okey, ini P juga. Dan ini ialah 6. Okey. Nilai-nilai yang atas kamu boleh letak dulu. Dan dia cakap bilangan, jumlah bilangan ialah 85. 85. Okey. Jadi 35 buah melebihi 110. Jadi 110 kamu cari di mana? Sini, betul? 110. Okey, di sini ya, 110. Dia cakap terdapat 35 melebihi 110. Maksudnya ini ya, bermula dengan ini ya, 110 kali sini. Okey, jadi 17 P dan 6. Maksudnya melebihi 110. Maksudnya A sangat senang, betul? Soalan 2A ya. Maksudnya 17 tambah P tambah 6, betul? Sama dengan 35. Sebab dia cakap 35 melebihi 110. Maksudnya 3 inilah melebihi 110. Jadi tekan kalkulator 17 tambah 6 23 tambah P sama dengan 35. Okey, pindah seperti biasa. Tambah, okey, pindah menjadi tolak. Jadi P sama dengan, tekan kalkulator. Okey, sama dengan 12. P sama dengan 12. Tengok jawapan P sudah keluar. P sama dengan 12. Boleh? Pindah seperti biasa, positif pindah menjadi negatif. Okey. Kita tengok B. Okey, B cari Q. Okey, P kamu sudah tahu. Okey, P kamu sudah tahu, sini ialah 12. Betul? Maksudnya sini pun 12, 12. Jumlahnya berapa? 85. Maksudnya saya campur semua. Okey, maksudnya saya campur semua. Okey, 12 campur 16 campur Q campur 17 campur 12 P ya. P sudah 12. Tadi sudah cari campur 6 sama dengan 85. Sebab jumlah ialah 85. Senang cari kan? Jadi sama juga Q kita tidak tahu, jadi kita tulis dulu Q. Jadi yang lain kamu tambah seperti biasa. Jadi 12 tambah 16 tambah 17 tambah 12 tambah 6. Okey, 12 tambah 16 tambah 17 tambah 12 tambah 6. Jadi jawapan 63. Jadi 63 sama dengan 85. Okey, Q sama dengan 85 tolak 63. Sama juga positif pindah menjadi negatif. Okey, jadi 85 tolak 63. Jawapan ialah 22.
Okey, jawapan ialah 22. Tengok nilai Q pun sudah keluar. Q di sini ialah kamu boleh letak 22. Okey. Boleh faham? C. Saman akan dikeluarkan jika pembantuan melebihi 110. Berapakah peratus? Soalan nah peratus. Okey. Peratus pembantu yang akan disaman. Jadi kamu sudah tahu yang melebihi soalan A soal beritahu yang melebihi 110 35. Maksudnya kamu tak perlu cari lagi lah. Sebab kamu boleh guna maklumat A 30 melebihi 110. Jumlah dia ialah 85. Jadi kamu boleh senang kira peratusan, betul? C. Yang melebihi ialah 35. Yang melebihi 110 35 orang. Jumlah dia ialah 85 orang. Jadi taruh 100%. Jadi jawapan sudah keluar. Jadi tekan kalkulator saja. 35 bahagi 85. Lepas itu taruh dengan 100%. Jawapan boleh letak dalam titik perpuluhan. Dua angka. Okey, dua titik perpuluhan. Jadi ini 6 sudah lebih 5. Jadi pindah 1 ke depan. Jadi jawapan ialah 4118%. Okey, C soal lengkap. D. Hitungkan min laju kenderaan di lebuh raya tersebut. Katakan min itu terletak dalam kelas mod. Jadi min masih ingat lumus mesti pakai titik tengah. Maksudnya kamu kena cari titik tengah. Maksudnya kamu kena lukis jadual keluar lah untuk pandu kamu cari titik tengah. Okey, jadi cikgu lukis dulu Okey, jadi untuk cima masa, jadi cikgu sudah lukis satu jadual. Okey, walaupun soalan tidak beri jadual, tapi kalau kamu memerlukan jadual, kamu boleh lukis keluar. Okey, tak salah. Bukan maksudnya cikgu dia tidak beri jadual macam ini, jadi kenapa kita nak lukis jadual? Okey, bukan maksudnya macam itu. Kalau kamu memerlukan jadual, maklumat jadual, walaupun soalan tidak beri jadual, jadi kamu masih boleh lukis keluar untuk dapat markah. Jadi ini selang kelas, jadi cikgu ikut ini sebab sama kan. Okey, ini selang kelas, jadi kita cikgu ikut, jadi tak tukar. Jadi kegerapan sini, jadi cikgu ikut sini kegerapan. Okey, jadi tulis saja. Pertama ialah 12. Okey, kedua 16. Jadi 22 yang itu Q 22. Okey, 17. Okey, 12 dan 6. Okey. Ikut ini saja, tak perlu tukar apa-apa. Jadi yang seterusnya kita kena kira itu titik tengah. Masih ingat hak atas tambah hak bawah, jadi 80 tambah 89 bagi 2. Macam soalan 1 tadi Kita tengok sebenarnya walaupun tak kisah soalan macam-macam sebenarnya dia memang pusing-pusing sahaja. Okey, hampir sama. Jawapan ialah 84.5. Okey. Perpuluhan jadi ini sama juga 90 tambah 99 bagi dengan 2. Okey, untuk dapat titik tengah. Sebab min mesti ada titik tengah dengan kegerapan dua maklumat ini. Jadi 94.5. Jadi kamu guna kaedah yang sama untuk kira 4 serang kelas lagi Okey, jadi cikgu sudah kira. Jadi 4 serang kelas ini. Jadi kamu semak 104.5, 114.5, 124.5 dan 134.5. Okey, soalan tadi. Okey, cakap dia nak kira min jadi maksudnya kamu kira min. Masih ingat kegerapan tarat dengan titik tengah. Jadi cikgu tulis dulu Ini mesti tulis 16 tarat dengan 94.5 tambah lagi 22 tarat ke 104.5. Ada yang pelajar cakap, cikgu saya terus kira, saya pandai sudah terus kira. Jangan ini mesti tulis sebab ini ada markah. Okey, 17 taruh dengan 114.5. Okey, tambah dengan 6 taruh dengan 1345. Okey. Jumlah kegerapan berapa? 85. Soalan saya cakap kan, semua ada 85. Jadi tekan kalkulator. Okey, sama saja ikut Aku letak macam inilah, lebih senang sikit. Kamu tengok kurungan 12 taruh 84.5 tambah lagi 16 taruh dengan 94.5 tambah lagi 22 taruh dengan 104.5
17 taruh dengan tambah lagi 6 Okey, 6 taruh dengan okey. Jawapan ada perpuluhan 5. Okey. Ini 9072.5. Okey. Kamu boleh tekan sendiri juga, tengok sama ada jawapan. Sebab belakang tak ada jawapan kan, jadi cikgu pun tidak boleh buat semakan. Jadi kalau ada kesilapan, beritahu cikgu boleh message cikgu. Okey, bahwa cikgu ada tambah salah. Jadi bagi dengan 85. Jadi jawapan ialah bagi dua tempat perpuluhan juga 106.74 sebab ini soal lebih 5 pindah satu ke depan. Jadi ini jawapan dia, min dia. Okey. Jadi 106.74. Okey, boleh faham? Ini min Jadi seterusnya E. Okey, soalan yang terakhir sudah E. Okey. Dengan memerhatikan histogram itu, okey. Dengan memerhatikan histogram itu, buat inference tentang lupa. Ini ada lagi. Adakah min itu terletak dalam class mode? Okey, kalau kita tengok class mode class mode masih ingat kegelapan yang paling tinggi, betul? Jadi kita tengok class mode ialah mana satu Class mode ini kan paling tinggi kan. Jadi class mode ialah 100 sampai 100 kosong. Betul? Ini class mode 22. Jadi cakap, adakah min itu terletak pada class mode? Soalan dia, adakah min itu terletak pada class mode? Jadi min tadi kita cari ialah 106.74. Dan class mode ialah 100 sampai 109. Adakah 106 terletak di antara ini? Ya, betul. Jadi kamu tulis jawapan. Okey. Ya, okey. Tulis ya. Min. Okey, min M-I-N okey. Min itu terletak dalam class mode. Kecuali kalau cikgu min cari salah, memang mungkin ini salah lah. Sebab itu kamu tolong buat semakan sama ada jawapan ini betul atau tidak. Okey, letak dalam class mode. Okey. Tulis ya. Okey. Ini jawapan dia. Okey, jadi kita tengok E. Dengan memerhatikan histogram itu, buat apa maksud infer? Maksudnya kesimpulan awal. Okey, kesimpulan awal kamu tentang taburan laju yang dicatatkan oleh pemandu kenderaan di lebuh raya tersebut. Jadi kamu boleh guna maklumat class mode sebab class mode paling senang. Jadi kamu boleh tulis kebanyakan okey. Inference kamu lah, kesimpulan kamu. Jadi kebanyakan pemandu okey, kebanyakan pemandu kenderaan di lebuh raya itu saya cikgu tulis ini di lebuh raya okey, membantu okey, membantu dengan kita guna maklumat class mode, membantu dengan kelajuan 100 sampai 109. Okey, membantu dengan kelajuan di antara tulis di antara 100 sampai 109 km per jam. Okey, soal lengkap. Ini inference kamu lah, kesimpulan awal. Maksudnya kita guna class mode dia ada maklumat lain tapi class mode memang paling senang untuk kita tulis untuk mendapat markah. Okey, boleh faham? Jadi ini ialah soalan untuk hari ini. Jadi okey, soalan 1 dengan soalan 2. Jadi secara lengkap saring soalan dan lengkapkan latihan. Okey, cuba faham dan cuba hafal. Dan sama-sama kita simak jawapan sama ada jawapan cikgu betul atau tidak. Kalau ada salah, boleh personal message kepada cikgu. Jadi sampai sini saja. Okey, jadi thank you class.